Shalom sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Dah lama dah kita terdapat berkumpul di gereja untuk menyembah Tuhan. Memang sedih lah, memang sedih. Ada yang memang rindu, bila kita boleh berkumpul di gereja untuk menyembah Yesus Allah. Ini untuk pari pun ini satu cabaran. Dan saya pun tanya Yesus, mengapa lah ini boleh jadi ya? Saya pun mengapa ini boleh jadi ya? 1 minggu, 2 minggu, dan sekarang 1 bulan, 2 bulan, kita belum tahu bila kita boleh berkumpul. Satu hari bila saya pun sedang ingat tentang perkara ini, macam saya dalam hati lah, macam Yesus yang berkata, cakap dengan saya. Ini ya sebab anak-anak saya telah mengambil kebaktian dan makanan suci dengan ringan. Saya pun ingat, selepas saya dengar macam tu, satu macam ada suara dalam hati. Saya betul lah. Kadang-kadang kita pun sudah ambil lah kebaktian. Kita sebab setiap minggu ada kebaktian. Betul. Di gereja St. Christopher setiap minggu ada makanan suci. Di tempat yang lain, outreach centers sekurang-kurang sekali sebulan. Oleh itu untuk beberapa jemaah ada yang memang serius untuk mereka mesti datang ke gereja setiap minggu, mesti datang ke gereja. So, untuk mereka nak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi ada juga yang tengoklah, kalau tak ada apa-apa yang lain, kita akan pergi ke gereja. Kalau tak ada apa-apa yang lain, kita akan pergi ke gereja. Kalau tak minggu ini, minggu depan kita boleh pergi lah. Betul. Ini gereja setiap minggu ada kebaktian, apa susah. Dan ada juga yang akan datang untuk hanya musim perayaan. Sekarang kita tiba-tiba semua orang bertanya, bila kita boleh datang ke gereja? Ini ini adalah musim kebuluran, kebaktian di gereja. Musim kebuluran makanan suci. Sebab Tuhan nak mengajar kita, sebab kita takkan mengambil kebaktian dan makanan suci dengan ringan. Kita mesti mau serius tentang kebaktian. Oleh itu pari berharap kamu akan mengambil serius kebaktian dan makanan suci. Minggu ini adalah Minggu Tritunggal. Minggu ini Tritunggal. Dan pari nak kongsi dengan kamu tentang baptism atau basuh kepala. Baptism. Tolong buka ke Matius 28, Matius 28 ayat 19. Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini hari Minggu Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa kami, serahkan pikiran kami ke bawah pimpinan Roh Kudus. Ajarlah kami tentang firman Tuhan dan supaya kami akan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini pari nak ajar sedikit tentang baptism. Di dalam gereja, kalau seseorang sudah basuh kepala, tak kisahlah di gereja RC kah, gereja Methodist kah, gereja SIB kah, gereja Lutheran kah,
Kalau seseorang sudah basuh kepala, sudah baptize dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kita akan terima. Untuk kita hanya satu baptism. Kalau seseorang sudah dibaptize dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tak payah baptize lagi. Ini adalah ajaran kita. Kita boleh, kalau kamu nak, boleh buka ke Efesus 4 ayat 5. Saya akan baca untuk kamu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Untuk kita hanya satu baptisan. Kalau tak kisah, kalau seseorang dah baptize di gereja RC, mereka nak pindah ke gereja Anglican, kita tak payah baptize mereka kali yang kedua. Kalau mereka dari gereja Methodist atau Lutheran, dari SI, tak ada masalah. Sudah baptize, kita akan terima saja. Memang ini topik baptism, ini memang satu topik yang sangat hangat. Ini semasa padri di sekolah Alkitab dekat 40 tahun. Di sana pun kami selalu berbahas, bolehkah kita baptize, basuh kepala seorang baby? Bolehkah tak boleh? Wah, selalu ada dua kumpulan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Mengapa tak boleh? Dia masih baby. Dia tahukah siapa Yesus? Dia tahu mengaku dosa dia kah? Dia tahu menerima Yesus kah? Dia masih baby. Biarlah dia jadi besar. Bila dia boleh, biar dia belajar tentang Yesus. Biar dia menerima Yesus lah diri sendiri. Dia kata, saya mau menerima Yesus. Baru kita boleh baptize dia. Adult baptism. Kita basuh kepala dia selepas dia dah besar. Tapi dan juga lagi ada satu topik, dia kata, macam mana kita nak baptize? Haruskah kita bawa mereka ke kolam atau sungai atau laut dan masukkan mereka dalam air? Atau cara kita buat di gereja, ambil air taruh di atas kepala? Ini untuk pari tak ada masalah. Ini ajaran Anglican, gereja Anglican kita tak kisah. Kita apa yang penting, seorang mesti dibaptize dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan cara seorang baptize itu tak penting. Untuk padri itu tak penting. Dan bila seseorang baptize itu pun tak penting untuk padri. Untuk padri apa yang penting adalah cara hidup seseorang. Padri akan tahu ini di tempat gereja. Mereka hanya tahu kamu adalah seorang Kristian. Betul. Mereka tak tahu bila kamu telah menerima baptism, semasa kamu baby kah, selepas kamu dah jadi dewasa, cara kamu baptize. Mereka tak tahu. Di gereja, di mana pari ambil air, lalu letak di atas kepala, ataupun di sungai. Apa yang mereka boleh nampak ialah cara hidup kamu. Itu yang penting. Oleh itu, ini adalah satu subjek yang memang hangat. Kadang-kadang ada orang yang kata, pari kita tak boleh lah. Kita tak boleh. Saya nak bagi dua contoh lah. Satu, ada seorang ibu lah, dia tanya, dia kata, padri, mana boleh lah, mana boleh kita baptize kanak-kanak? Seperti yang padri kata tadi, macam mana mereka belum kenal Yesus pun, mereka tak tahu mengaku dosa mereka pun. Biarlah mereka jadi besar sikit lah, padri. Biarlah mereka pilih. Biarlah mereka pilih. Ingat? Dia cakap, saya dengar cakap, tanya, boleh saya tanya sesuatu tak? Dia kata, boleh lah, padri, tanya lah. Kata, dia ada seorang anak perempuan, seorang induk. Saya tanya, bila kamu dah besar, adakah kamu tanya kepada anak kamu, baby, apa susu yang kamu nak minum?
baby nak minum susu emak kah, susu tin kah? Ada tanya kah? Kamu yang pilih bukan? Dia kata, yalah padri, saya bagi dia susu badan, saya bagi dia. Sebab saya tahu itu yang baik untuk dia. Saya tak boleh lah. Macam mana kamu boleh bagi dia susu badan? Dia ada tanya kamu kah? Dia ada tanya kah? Mak bagi susu lah. Mak bagi susu badan. Ada kah? Tak ada pun. Dia tak pilih nak minum susu ibu. Tapi kamu ada bagi kan? Sebab kamu sebagai ibu, kamu tahu apa yang baik untuk dia. Oleh itu kamu telah bagi susu badan. Betul lah pada. Saya terus tanya lah. Bila dia masuk sekolah, adakah dia pilih mana satu sekolah yang dia nak pergi? Saya ingin bercakap, ni budak-budak mereka mesti daftar dengan umur 4 ke 5. Dia kata, padri, macam mana mereka tahu mana satu sekolah yang baik? Itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Ini tanggungjawab ibu bapa. Mesti ibu bapa yang mesti ambil beratlah tentang pendidikan dan untuk masa depan. Oleh itu ibu bapa yang pilih lah. Tak boleh lah. Cakap tak boleh, macam kamu buat salah. Mengapa tak bagi anak kamu pilih? Dan ingat, ya padri betul lah. Kata, itu macam itulah dalam kehidupan rohani. Baby tak ambil, dia tak pilih mana susu dia nak minum. Dia tak pilih mana pakai baju yang dia nak pakai. Dia tak pilih mana sekolah dia nak pergi. Tapi sebagai ibu bapa kita yang pilih. Berarti mengapa kita tak boleh pilih untuk kepercayaan dia? Mengapa kita tak boleh baptize anak-anak kita semasa mereka masih baby dan nak ajar mereka, pimpin mereka dalam kehidupan rohani? Kalau kita boleh ajar mereka tentang kehidupan dunia ini, mengapa kita tak boleh ambil berat dan ajar mereka? Kita baptize, kata, kamu adalah seorang Kristian. Dan kita ajar mereka supaya mereka boleh tahu tentang Yesus Kristus. Itulah sebab kita ada pengkesahan, confirmation. Itu selepas kalau mereka dah baptize semasa baby, itu ibu bapa pembaptisan, mereka yang ambil tanggungjawab untuk mengajar. Sekarang mereka selepas 12 atau 13 tahun, bila mereka faham, mereka kata, okey, sekarang saya sendiri buat keputusan. Ini yang penting. Jangan tunggulah. Ini sebab kehidupan rohani. Kita sebagai ibu bapa mesti ambil berat tentang kehidupan rohani anak-anak kita. Jangan tunggu sampai mereka jadi 21 tahun untuk pilih mana satu dewa yang mereka nak menyembah. Kalau mereka nak menyembah Yesus atau dewa-dewa yang lain di dunia ini. Ini yang penting. Kita mesti mau ajar. Ini yang semasa kita kita bawa anak-anak kita ke gereja untuk baptism, itu padri selalu menggalakkan. Ini ada dua. Selepas 40 hari, padri selalu menggalakkan supaya kamu bawa baby kamu ke gereja untuk kesyukuran kelahiran bayi. Ini adalah first step. Selepas 40 hari, kau mesti bawa anak kamu ke gereja. Ibu bapa mesti datanglah bersama. Okey, dan bawa baby untuk kesyukuran. Dan selepas doa kesyukuran kelahiran baby, kamu akan bagi satu persembahan. Nak bagi tahu Tuhan, kami nak ucap syukur sebab kamu dah bagi satu childbirth. Isteri saya dah bersalin dengan selamat. Bapa telah memberi kami satu anak. Ini kami nak bagi syukur kepada Tuhan. Okay, bagi satu persembahan kepada Tuhan. Dan selepas tu, kamu boleh terus baptize baby kamu. Tak kisah tunggulah. Kadang-kadang ada orang kata, padri boleh tunggu 6 bulan, 1 tahun, tak ada masalah. Tapi selepas 40 hari pun boleh baptize. Dan bila kamu bawa anak kamu untuk baptize, kita selalu menggalakkan. Ini adalah tradisi gereja. Kalau itu adalah seorang perempuan, induk, kau mesti pilih 2 orang ibu, bapa
ibu untuk ibu pembaptisan untuk baby itu, sebab dia induk, dan seorang bapa pembaptisan. Kalau itu adalah baby lelaki lelaki, kau mesti pilih 2 orang bapa pembaptisan dan seorang ibu pembaptisan. Ini kamu mesti menjaga siapa yang kamu pilih. Ini jangan pilih saja. Siapa boleh jadi? Kadang-kadang saya pernah nampak lah. Kau mesti buat persiapan. Kau mesti mau tanya siapa boleh jadi ibu bapa pembaptisan. Sebab mereka akan jadi contoh kepada anak kamu. Pilihlah orang yang selalu pergi ke gereja. Bila ada orang yang kehidupan mereka adalah contoh kepada orang lain, kita nampak, wah, itu uncle lah, ini memang orang yang baik. Biar anak saya jadi godchild, kalau dia jadi bapa pembaptisan, dia menjadi satu contoh untuk anak saya, cara seseorang hidup, seseorang Kristian hidup dalam dunia ini. Itu ibu ni tu memang dia hati yang baik, hati yang murni ya. Dia memang orang semua pun suka. Saya nak dia jadi seorang ibu pembaptisan untuk anak saya, supaya anak saya boleh nampak dia dan dia boleh jadi contoh untuk anak saya. Dan dia akan ajar anak saya tentang iman Kristus. Lepas tu kau mesti pilih itu ibu bapa pembaptisan dengan serius. Jangan datang, kadang-kadang kita tak tahu siapa itu ibu bapa pembaptisan. Pilih sajalah. Bukan? Kita mesti mau ambil berat tentang pilihan kita tentang ibu bapa pembaptisan. Dan bila kita datang ke gereja, kita paling nak cakap tentang pembaptisan baby ya. Okey. Ini dari upacara pembaptisan dari Farid ambil dari buku ini ya. Tuhan kita Yesus menderita kematian di atas salib dan bangkit daripada kematian dan demi penyelamatan manusia. Pembaptisan ialah tanda luaran dan kita terima daripadanya. Kita bersatu padu dalam kematiannya. Kita diberikan pengampunan dosa, kita bangkit dengan Kristus kepada kehidupan baharu dalam roh. Itu adalah tanda luaran. Tapi bila seseorang baptize, sesuatu yang sedang berlaku dalam kehidupan dia. Okey. Ibu bapa serta ibu bapa pembaptisan. Ini ya, yang membawa, bukan saja ibu bapa pembaptisan. Maknanya ada 5 orang. Ibu bapa untuk baby itu, dan 3 orang ibu bapa pembaptisan. 5 orang untuk mengajar, untuk memimpin kehidupan rohani baby itu. Okey. Ibu bapa serta ibu bapa pembaptisan yang membawa kanak-kanak untuk pembaptisan mesti membesarkan mereka agar mereka mengikut Kristus dan menentang kejahatan. Tengok. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Bukan saja kita jadi ibu bapa dan habis ibu bapa pembaptisan dan lupa. Tengok ni, dia kata ni ya, mereka agar mereka mengikut Kristus, menentang jahat. Ibu bapa pembaptisan mesti mengajar anak atau kanak-kanak. Mereka mesti mengajar, itu yang saya kata ni ya. So mereka akan membesar. Mereka akan mengikut Kristus dan menentang kejahatan. Itu adalah tanggungjawab bukan saja ibu bapa, tapi juga ibu bapa pembaptisan. Kanak-kanak ini bergantung penuh kepada kamu agar dengan pertolongan serta dorongan kamu mereka membesar dalam iman Kristus. Ini yang penting sebagai ibu bapa, kamu ada tanggungjawab. Jangan ambil ringan. Kadang-kadang kita ambil ringan saja. Oleh itu bila kita sudah baptize baby, mereka pun tak tahu siapa yang akan memimpin mereka dalam kehidupan rohani ya. Kita mesti mau ajar. Itu yang dia kata ni. Itu Farid tanya. Farid akan selalu bagi tahu
Ini adalah satu tanggungjawab yang berat. Jangan ambil dengan ringan. Kamu mesti kembali ulang. Mesti membesarkan mereka agar mereka mengikut Kristus dan menentang kejahatan. Oleh itu, ibu bapa, pembaptisan kau mesti ambil berat. Ini tak kisah untuk pari, tak kisah. Bila seorang baptize, tak cara. Tapi cara mereka hidup. Itu tergantung kepada ibu bapa dan ibu bapa pembaptisan. Dan jangan menyalahkan orang lain. Kalau kau sebagai ibu bapa pembaptisan, kehidupan kamu kau sendiri pun tak pergi datang ke gereja, kamu sendiri pun tak baca firman Tuhan, macam mana kau boleh jadi contoh kepada anak-anak? Oleh itu kau mesti ambil berat tentang kehidupan rohani kamu sendiri. Kau mesti jadi ambil berat. Seperti dah habis dengan satu ini contoh Okey, kamu telah dipilih sebagai seorang bapa pembaptisan. Okey, atau ibu pembaptisan. Okey, kalau kamu selalu datang ke gereja, puji Tuhan. Puji Tuhan sebab kamu akan jadi saksi kan. Mengapa kamu tak datang ke gereja? Aunty ada datang, kamu tak datang? Oh, dia kata, wah, aunty ni kalau tak pergi ke gereja, dia akan tanya. Kalau ibu pembaptisan atau bapa pembaptisan jarang datang ke gereja. Lagi teruk kalau mereka selalu minum sampai mabuk setiap ujung minggu. Di satu kampung itu anak-anak kadang-kadang mereka akan lihat dia kata, oh ini bapa pembaptisan saya lah. Tapi apa dia buat? Tak pergi ke gereja. Jumaat, Sabtu minum sampai mabuk. Macam mana dia boleh jadi contoh untuk anak atau kanak-kanak di tempat itu, kampung itu. Oleh itu, saya berharap, saya menggalakkan kamu, kalau kamu sudah jadi ibu bapa pembaptisan untuk anak saudara kau, untuk sesiapa pun, ambil berat tanggungjawab kamu. Ajarlah, jadilah contoh kepada anak-anak untuk yang kamu jadi bapa pembaptisan atau ibu pembaptisan. Tuhan memberkati Saya dah tamat dengan ni. Ini kita beris kata ni keluarlah. Beris kata ni jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa lah kamu boleh jadi God child kamu sebagai murid Yesus. Itu pun salah satu pencapaian yang besar untuk kemuliaan nama Yesus. Kalau kamu, if you can disciple your God child to be a disciple of Jesus, that's something very great. I think God will be very proud of you. That God child can be disciple others. Oleh itu, tanggungjawab kamu ialah menjadi God child kamu sebagai murid Yesus melalui ajaran dan cara hidup. Tuhan memberkati kau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.